yang terbaik dan saya akan beri apa yang saya mampu bersama jentera saya yang sudah ada. Saya akan buat kerja. So, apa persiapan menghadapi PRA? Sebelum ini kami di peringkat dalam Pandan telah mempunyai jentera yang sedia ada, cuma kami menanti calon. Dekat ni insyaAllah akan ada masalah yang berlaku dalam kawasan kami sendiri, di mana kami telah bersiap sedia untuk menghadapi PRA 13 ini. Mana yang akan janji oleh Ramli Ramli ada sedia lah untuk pertandingan ini. Jadi saya sebagai anak jatilan kawasan, jadi kami tahu apa yang perlu kami buat dalam kawasan kami. Mana itu adalah kawasan kami, kami mahukan orang jati dan orang dalam kawasan untuk memilih sebagai calon dalam dalam kawasan kami, adun kawasan kami dan ahli parlimen kawasan kami sendiri. Kami anak tempatan. Apa sumbangan pada rakyat? Sumbangan Apa yang bakal disumbangkan pada rakyat? maka saya tak bagi komen lagi kerana menunggu manifesto yang akan dikeluarkan dalam masa dekat. Oh, tak dibuka tadi. Dan ini hanyalah rangkuman dan kita melengkapi pada tugasan-tugasan, tetapi kita tidak pandang luar. Saya bagi calon-calon yang tak calon. Saya mendapat kita kena mencari masukan yang tepat sebab tidak ada rasa somasi yang harusnya dilakukan sebab saya fikir tidak ada masalah sebab kita yakin rakyat sudah menerima Barisan Nasional. Malahan saya juga yakin rakyat tidak sabar untuk memberi syarat jelas kepada pembangkang ni yang politik cara mereka tak diterima. Politik cakap tak cukup bikin, politik putar alam ni, politik billboard saja kan, ini tak diterima oleh rakyat. Saya juga yakin kita akan membawa gagasan Barisan Nasional. Kita tidak berminat dengan isu masalah pembangkang. Pasal pada saya di peringkat Shah Alam, saya cukup yakin rakyat Shah Alam ni golongan elit. Mereka boleh berfikir, mereka tahu sendiri. Tak payah kita sebut. Cuma kita nak bawa apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, gagasan Barisan Nasional sendiri. Berbaksikan kepada gagasan Satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Itu saja yang kita akan bawa. Bab pembangkang ni, saya cukup yakin rakyat tahu dan kenal siapa pembangkang. Dia betul-betul cerita muka baru ni yang baru lahir hari ni. Yang lain semua muka lama sebenarnya. Sekiranya apa ni pembangkang masih lagi meneliti serangan pribadi, adakah Dato' akan mempertahankan ini? Sebab tadi Dato' kata lebih pada agenda pembangunan, tapi kalau mereka menggunakan suatu isu pribadi, adakah Sepatutnya saya sebut tadi, saya percaya rakyat Shah Alam dan juga rakyat Malaysia sebenarnya sudah matang. Dan pada mereka isu-isu pribadi ni adalah gambaran kepada mereka yang desperate. Sudah tidak ada isu, maka mereka menyerang isu pribadi. Sebab tu kita Barisan Nasional kita akan bawa isu Barisan Nasional. Apa yang perancangan Barisan Nasional? Apa gagasan yang kita bawa? Kita bawa macam contoh gagasan janji ditepati. Kita tak mahu cerita buat pembangkang ni. Pembangkang ni rakyat tahu sendiri lah. Tak perlu kita nak membesar. Jadi video ini I'll take any question. Tuan-tuan boleh simak calon anggota dalam senarai yang bertanding di peringkat tu. Satu bakal dia spekulate, tengok dalam kawasan-kawasan yang dan kita tengok semua everybody competent about so, ini membuktikan bahawa Barisan Nasional tidak kering daripada untuk menengahkan very dynamic dari kompetent satu candidate. Cuma secara umumnya ini disebutkan sebagai satu transformasi. Dan kalau kita semak di peringkat awal, mesej yang jelas yang PM sebut, dia kata either we change or we change.
That means this is a part and parcel of the process of transformation. Dan kandidat ini adalah transformation team. Bagaimana yang tuan-tuan akan mengikuti majlis pelancaran Selangor Manifesto malam besok dengan kita menggariskan 7 perkara keras dan 56 janji-janji. Dan kita nak bahawa ini merupakan satu hak janji dan sudah tentu perwakilan kita yang terdiri daripada ahli Dewan Pemenang di peringkat kawasan akan menjadi pemangkit utama di dalam diskusi. Jadi di dalam kita membuat penilaian, kalau daripada segi orang kata dunia corporate, kita panggil kita buat due diligence kita. Orang kata dia, ini proses apa ni? Nak pasti calon ni bukan dibuat dalam waktu yang terdekat, dia melalui macam-macam proses. Dan so we feel this is the best team that we can provide in Islam. Dan kita amat yakin bahawa yang akan pastikan terkenal. That's what I said, because compete. Agak dalam cara ni ada yang comeback, contohnya ada Rahman dengan yang Hurun dan sebagainya. Apakah ada terasa dengan kembalinya mereka ni salah satu? Dan kita buat kajian dan kita tengok bahawa contohnya kalau kita buat semakan di dalam kawasan setempat ni, kata-kata dia masih lagi, walaupun dia tidak ada penjawatan perwakilan, dia masih lagi mewujudkan dia punya public service tu dia directly engage with the rakyat. Cuma dia tak ada dalam mainstream di peringkat PM. So kalau kita kata bahawa Barisan Nasional ni sebagai satu benda yang inklusif, jadi kita perlu lihat bahawa beyond apa yang ada di dalam establishment itu, so ini proses yang dilakukan dan kajian dan maklum balas yang kita terima bahawa calon yang paling sesuai untuk memberikan kemenangan di kawasan Sedang ini adalah Yap Mohamad. Jadi kita meletakkan dia sebagai calon di peringkat Barisan Nasional. Pada tu MCA sedang kalau as what I've said earlier, it is not in the mainstream of the BN establishment bagian kan. So kalau kita kata bahawa kita ni make everybody is inclusive. Kalau orang yang tak ada di dalam dia punya establishment tu pun, kalau dia diterima oleh rakyat, so the issue of whether the division conquer or not is a separate apa ni. Dan PM pun dia dah bagi tahu bahawa dia sebenarnya dia lebih risau kalau rakyat apa ni kecewa daripada setengah pemimpin dalam kawasan itu yang kecewa. So kalau kita kata rakyat didahulukan, inilah kepentingan yang mesti melibatkan. Dan kalau kita kata transformasi, what we want to transform? Kalau kita masih lagi terikat dengan pembentukan calon berasaskan kepada apa yang ada di dalam establishment, then we come back to the square one. Dan sebab tuan-tuan boleh tengok 80% daripada calon-calon kita, calon-calon yang dan ini calon-calon yang kompeten dan kalau kita semak daripada segi dia punya aging dia, I think average age is about 48 years old. Just nice. Betul tak? Kita pun tak nak yang terlalu muda dan kita pun tak nak, tapi kita rasa bahawa ini dia yang if you are reluctant to tell us who is the potential, at least tell us what criteria does this person has in order for us to compare him with Khalid. We have released you the senarai candidate. Yes. You can do the background checking, and if you have a suggestion, we will consider.